اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada minggu ini kita masuk kepada fasal yang kedua daripada bab yang ketiga, iaitu adab-adab periwayatan hadis, yang merangkumi dua perbahasan. Perbahasan pertama, adab guru hadis ataupun istilah dia muhaddis, dan perbahasan yang kedua, adab pelajar hadis, jadi talibul hadis. Perbahasan yang pertama, adab-adab guru hadis. Mana adab ini yang adab-adab yang perlu ada kepada orang yang terlibat dengan hadis, sama ada dia sebagai guru ataupun sebagai pelajar. Sebab apa? Sebab dengan ada adab ini, sesuatu itu menjadi lebih sempurna, lebih molek, lebih comel. Seterusnya lebih mendapatkan keberkatan. Sebab itulah dalam sistem talaki ni dia ada benda-benda lagu ni. Itu dengan menjaga adab ni akan lebih menjamin kepada keberkatan dan rahmat Allah. Pendahuluan, oleh kerana menyibukkan diri dengan hadis merupakan cara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita terlibat dengan ilmu hadis ni dalam bentuk belajar, mengajar, menulis, bahas, bincang, muzakarah, semua ni termasuk di dalam qurbat, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugas yang paling mulia. Mana kalau guru biasa tu pun sudah mulia dah. Dia mengajar abjad, TBC dah. Apatah lagi guru yang terlibat dengan hadis. Maka orang yang terlibat dengannya dan menyebarkannya di kalangan orang ramai sepatutnya menghiaskan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia dan penampilan yang elok. Maknanya peribadi dia tu mestilah peribadi yang terpuji. Dia mestilah menjadi gambaran ataupun contoh yang tepat kepada apa yang diajarkan kepada orang ramai. Di samping terlebih dahulu mempraktikannya pada diri sendiri sebelum menyuruh orang lain. Mana dia kena beramal terlebih dahulu sebelum dia menyuruh orang lain. Takut-takut jadi kita ni lupa diri. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu suruh orang buat baik, tetapi kamu lupa diri kamu? Takut-takut termasuk di bawah ancaman tersebut. Sifat-sifat utama yang guru hadis perlu menghiaskan diri dengannya, mana akhlak-akhlak mulia yang perlu menjadi perhiasan kepada guru hadis. Yang pertama, membetulkan niat dan mengikhlaskan baiti niat. Kerana Allah Ta'ala, kerana keadaan Allah Ta'ala, kerana nak tahu perintah Allah SWT, mensucikan hati daripada tujuan-tujuan dunia, seperti suka menjadi ketua. Nak suruh orang letak dia depan, ataupun cintakan kemasyhuran, nak suruh orang kenal, orang tunjuk dia. Mana kena elok semua ni. Yang kedua, hendaklah kesungguhannya yang utama untuk menyebarkan hadis, menyampaikan daripada Rasulullah SAW untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Sebab apa?
Sebab kelebihan orang alim ni seperti yang disebutkan dalam hadis lain, malaikat akan beristighfar untuk dia. Ikan-ikan di laut akan minta ampun untuk dia. Jadi kesungguhan dia, maknanya semangat dia hak nombor satu adalah untuk menyebarkan hadis Nabi SAW. Jadi juru bicara kepada Nabi, menyampaikan dari pihak Nabi. Adalah hadis lain sebut ad-dalu ala al-khair kafa'ilih. Ad-dalu ala khair kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Seperti orang yang buat. Itu kelebihan dia. Pada kalau dia sendiri amal, satu kelebihan lagi. Lepas tu apa yang dia sampaikan itu dia amalkan pula oleh orang lain, lagi bertambah kelebihan dia. Mana banyak darjat, banyak peringkat-peringkat yang Allah SWT berikan kepada guru hadis. Sebab itulah kalau kita ngaji hadis ni, dia kena niat untuk menyampaikan. Paling tidak kepada ahli keluarga kita. Tapi hak lebih molek lagi untuk semua lah, untuk semua manusia. Apa tu? Yakni sebagai melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Bukhari. Sebab itulah kalau orang tabligh kan, lepas dia baca taklim tu, dah. Apa yang kita dengar dapat amal, sampaikan pula kepada orang lain. Dia ambil sini lah. Pada suruh sampaikan. Balighu anni, daripada aku. Mana betul-betul daripada aku, tak boleh. Kalau tidak betul daripada Nabi, tak boleh. Mana kena betul daripada Nabi. Yang ketiga, tidak menyampaikan hadis di hadapan orang yang lebih utama daripadanya dari segi usia dan keilmuan. Mana kalau ada orang tua, orang yang lebih alim lagi, mana dia kena mundur. Mana dalam keadaan ada orang yang lebih alim lagi, dia kena utamakan orang lain. Sebab apa? Sebab dalam bab ni kita tidak boleh menonjolkan diri kita. Tidak boleh nak tampil ke hadapan. Dia ada satu penyakit juga. Penyakit suka pegang mic. Dia ada penyakit juga. Mana nak suruh orang dengar buah kita semua. Kita rasa kita lebih daripada orang lain. Mana kalau kita orang berilmu, tiba-tiba ada orang lebih berilmu lagi daripada kita, maka kita kena dia. Mana dalam keadaan dia ada tu, ada orang lain yang lebih alim tu, kena utamakan dia. Melainkan kalau dia kata selakat, suruh. Itu dari segi adab lah. Yang keempat, menunjukkan orang yang bertanya kepadanya tentang sesuatu hadis yang ada pada ahli hadis yang lain. Mana orang tanya kepada dia tu satu hadis. Dah. Ini berkaitan dengan sanad yang tinggi dah. Mana kalau zaman dulu orang tanya kepada dia ada hadis. Lepas tu dalam keadaan dia tahu hadis tersebut tu, dia sebut hadis tu kepada orang yang bertanya. Dan dalam masa yang sama juga guru pada kita tu masih lagi ada. Maka kita kena sebut kepada orang yang bertanya kepada kita tu, saya ambil hadis ni daripada Syekh ni. Syekh ni ada. Kamu pergi ambil pula dengan dia. Mana biar dia tu sekali ambil dengan kita, sekali lagi dia ambil pula dengan guru asal. Mana ambil secara langsung. Mana dia kena ikhlas lah. Mana dia kena tunjuk. Mana hak ni ada pada orang lain. Ataupun satu benda hadis tu dia tak tahu. Dia kata mungkin guru tu ada, dia tahu hadis tu. Ataupun dia kata saya tak ibu apa yang ada ni,
Cuba tanya syekh tersebut, mungkin dia lebih ingat. Kalau kita learn ni kan, orang jual kedai lah. Dah. Orang jual sayur. Dah. Dua-dua. Tepi kita jual sayur juga. Kita jual sayur. Tepi kita pun jual sayur juga. Orang mari pak kita tak ada ni, kita pun minta orang sebelah. Dah. Kalau orang tu kena kata tak ada. Tak ada sini. Dah. Cari lain. Tu kita ada masalah dengan jiran kita tu. Nak badi. Jadi di kalangan ulama juga dia ada penyakit juga. Penyakit munafasah. Nak berlomba-lomba. Nak berlomba-lomba. Nak mengatasi daripada satu yang lain. Dari segi kalau berlomba-lomba tu atas dasar kita kata pelumba yang sihat, tak apa. Kadang-kadang nak mengatasi lain tu dari segi kita nak apa? Nak lapak lebih, supaya kelihatan lebih daripada rakyat kita tu, tu tak comel. Itu tidak sihat. Yang kelima, tidak mengelakkan diri daripada menyampaikan hadis kepada seseorang kerana dia seorang yang tidak ikhlas. Mana dia tetap juga menyampaikan hadis kepada orang, sesiapa pun, dan kita tidak boleh nak menyangka bahawa dia tidak ikhlas. Orang itu diharapkan dapat memperbaiki niatnya. Mana kalau kita tahu dia nampak tak apa ikhlas. Tak. Tapi kita tahu mana dia tidak ikhlas. Tak. Tapi tetap juga kita kena menyampaikan hadis. Mana keadaan diri dia tu, kita kata nampak dia tu apa sungguh ke. Tak. Dia tupai aja. Tupai dengar aja. Ataupun dia mari jumpa kita, saya baru nak mari terang kelas ustaz ni. Kalau jijak molek nak mari pula. Jadi kita pun kata nak ngaji betul kita, ngaji betul lah. Tak sampai terang-terang. Mari angin kita. Jadi kita pun tak ngajar dia. Kata malam ni hangpa tak ngajar. Jadi tak boleh. Mana kena ngajar juga. Boleh jadi dia baiki niat dia tu. Ataupun dia rasa nak belajar. Sebab itulah di antara adab guru ni, bila dia nampak ada pelajar baru, dia kena ra'i. Boleh jadi dia akan mari pula. Tapi kalau dia duduk kelih-kelih, kata ni tak biasa nampak tak, bagi mana tak. Jadi orang tu perasan bahawa Tok Guru tak apa kenal pada dia. Itu tak kena lah. Tak kena. Maknanya kita sebagai guru tidak boleh menilai murid dengan cara yang tidak adil. Ini macam doktor lah. Tak saya rawat dia, takut dia tak makan ubat. Soal dia klik makan ubat tu suku. Pada kita kena rawat dia. Juga support ilmu juga. Kita tak siap ajar pada dia. Sebab apa? Sebab berkali dia tak amal, kita ajar pada dia. Tak boleh. Hak tu suku. Begitu juga keikhlasan ni. Boleh jadi orang tu akan baiki niat dia. Jadi kalau dia tidak belajar, jadi macam mana dia nak tahu niat dia tak betul? Kalau guru hadis tu tidak menyampaikan kepada dia hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, jadi macam mana dia nak baiki diri dia? Yang keenam, mengadakan majlis untuk menyampaikan dan mengajar hadis apabila sudah berkelayakan. Kerana itu peringkat periwayatan yang tertinggi. Mana kalau kita ada dah ilmu hadis, mana sudah dapat pengakuan daripada guru kita, mana bila sudah sampai waktu dia, maka kena mengajar. Mana tak boleh nak mengelak. Tak boleh nak mengelak diri. Sebab apa? Sebab kalau belajar saja tak sudah. Dia kena naik pada satu peringkat lagi, kena mengajar, menyampaikan hadis. Abau tu liubaligh syahidu al-ghaib. Dua nel lah. Puasa Abdullah tu.
Majlis ni orang panggil majlis imla'ul hadis yang diadakan, tidak yang diadakan. Yang diadakan pada hari tertentu. Sama ada untuk umum atau pelajar-pelajar khusus mengikut kesesuaian audiens. Hadis-hadis yang diimlakkan dipilih sesuai untuk faedah mereka, terutamanya dalam ibadat dan muamalah. Ada debat halal, haram apa semua ni untuk kehidupan mereka. Ada kalanya majlis ini memberi tumpuan kepada penjelasan tentang kesahihan dan kelemahan hadis-hadis. Ini biasanya orang panggil majlis imla. Mana hadis itu dibaca, ada orang salin. Ada orang salin hadis. Jadi hal ni kena sampai waktu dia lah. Mana kalau kita budak-budak lagi, dah orang panggil ustaz budak dah. Budak lagi. Tunggu budak berapa kok. Kalau layak tak apa, flag. Cukup syarat, cukup dengan tahu apa benda-benda yang sepatutnya diketahui. Adab-adab apa semua. Maka boleh dia nak mengajar. Nak pergi duduk di mimbar, pergi mic boleh. Tapi kalau sebelum sampai waktu dia, seperti kata Shibli, man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani. Orang yang tampil ke hadapan sebelum sampai waktu dia, bererti dia telah menunjukkan diri dia itu untuk dihina. Mana orang akan kata macam-macam. Mana kena mata masuk dulu. Kena masuk dulu. Baru boleh berhadapan. Kena berada di tempat. Sebab ilmu ni dia agama, amanah. Dia tak boleh kita buat main-main. Tak boleh nak suruh orang suka lawak. Tak boleh. Sebab benda ilmu ni benda amanah. Niat ikhlas tu susah dah. Kalau kita nak sebut tu kena betul. Tak boleh nak buat main-main agama. Jadi apa ada orang sebut zaman Nabi Adam pun ada B, zaman Nabi Ayub ada B lettery. Siap dengan B esteru. Ada sebutin masjid ngajar. Jadi dia kata Nabi Ayub ni dia cara prihatin kepada umat dia. Kaum dia. Jadi kalau mana tak ada nak bayar B esteru, mari jumpa Nabi Ayub. Kalau mana tak ada nak bayar B api, jumpa Nabi Ayub. Jadi tak boleh buat main-main. Tak boleh buat main-main. Jadi kalau kita nak sebut, mana susah masalah. Ada masalah jumpa Nabi. Sudah cukup. Jangan kita guna perkataan-perkataan tak ada sampai dulu. Tu tak kena. Ni jelas sungguh ni. Sebab apa? Sebab orang tak suka. Nak suruh audiens suka main-main agama ni. Suka sangat nak suruh orang ketawa lawak jenaka ni, dia tidak cara ulama hadis. Dia kena serius. Tempat jenaka tu dia ada tempat-tempat dia. Dia kena tempat sesuai lah nak berjenaka tu. Mengadakan majlis untuk menyampaikan dan mengajar hadis perlu sudah berkelakkan. Majlis samak ke, majlis qiraah ke. Kerana itu peringkat periwayatan yang tertinggi. Itu hak asas. Perkara-perkara yang digalakkan apabila menghadiri majlis mencatatkan hadis. Mana bila nak start majlis hadis dia, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian. Yang pertama, membersihkan diri. Mana dalam keadaan taharah, berwudu. Memakai wangian. Kena buat tukang tu. Memakai wangian. Dan menyikat janggut. Mana ada janggut lah. Tak tumbuh janggut lagi. Biarlah.
Mana kena dalam keadaan bersih. Comel. Yang kedua, duduk dengan tenang dan kelihatan hebat sebagai membesarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak nyanggeng kau, dah. Nyanggeng kau belah teltai kau nerak. Mana kena sesuai keadaan itu. Sebab itulah Imam Malik, ya. Imam Malik ni bila dia nak start majlis hadis dia tu, dia mari dalam keadaan yang suci, pakai minyak wangi dah, janguk, pakai baju comel-comel, siap pakai apa, selendang ni tutup kepala dia, nampak kemah, sungguh, ridak lah, ridak. Jadi orang tanya kepada dia, sebab apa? Sebab saya nak membesarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara penghormatan dia. Dan hak ni ulama bahas juga. Mana tidak semestinya kita kena ikut cara Imam Malik tu. Mana kalau kita pakai biasa, pakai piyuh je, pakai baju Melayu je, pakai kain pelekak je, ataupun pakai seluar je, ngajar hadis lagu tu, maknanya tidak ikut cara ulama dia, tidak juga. Mana pakaian orang boleh terima sebagai kemah, sudah cukup dah. Tidak semestinya kena pakai jubah 2-3 lapis, ada ridak subai besar, tidak semestinya. Mana keadaan orang boleh terima, maknanya sesuai. Tidak kata baju pagoda. Majlis hadis pakai baju pagoda. Duduk depan. Mana start ngajar tu lagu tu. Tidak berapa sesuai lah. Ini mengikut uruf. Mengikut uruf. Mungkin bagi setengah tempat boleh terima. Dia boleh terima keadaan biasa, setengah tempat tu tak boleh. Yang ketiga, menghadapkan wajah kepada semua peserta majlis dan jangan memberi perhatian kepada individu yang tertentu saja. Mana pilih atas orang tu je. Tak boleh. Mana kita kena rata lah. Mana tak ada ni seorang. Tak boleh. Yang keempat, memulakan majlis dan menutupkannya dengan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berdoa dengan doa yang sesuai dengan keadaan. Mana mula majlis inilah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad. Gitu yang kata selawat ramai-ramai tidak. Lama kadang mau mari dalian ni selawat selawat. Mana tidak selawat seperti yang kita faham. Selawat biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lepas tu doa hak mana sesuai. Pembukaan majlis dengan surah Fatihah tu tak ada dalam hadis tu. Mana tidak mestilah. Tidak mesti. Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. Tidak semestinya. Ataupun tutup dengan Wal Asri. Tidak semestinya. Cuma kalau nak buat tu, tak boleh buat sama-sama lah. Jari-jari buat. Sekali-sekala baca. Tidak semestinya surah Fatihah. Mana-mana ayat kita boleh baca. Sebab ayat Quran ni moga daripada Allah Ta'ala belaka. Kita pilih lah. Biasanya kalau kita penceramah, kita nak ayat agama, mestilah kita baca ayat yang sesuai dengan kandungan itu. Kita tengok khutbah lah. Khutbah kan. Khutbah jemaah. Isi khutbah agama, kita boleh teka dah kalau dia baca ayat agama, maknanya sekitar ayat ni. Lagu tu sepatutnya. Mana didahulukan dengan ayat, lepas tu huraian tu berasaskan kepada ayat. Tidak kata mesti Al-Fatihah. Cuma kita untuk memberkati majlis kita, sekadar berkat gitulah. Nak berkat aja. Tidak mesti. Kalau baca surah Wal Asr itu sebagai kita, mana tujuan lah dia mau suruh baca tu, supaya kita ni menghargai masa. Tapi kalau kata Wal Asri, dah
start lewat 20 minit semacam, setengah jam macam, tak ada makna. Ataupun majlis tu tak ada pun cara kepada agama, tak ada faedah juga kita baca wal asri tu. Mana tidak semestinya baca Al-Fatihah disudahi dengan wal asri, tidak mesti. Ada sampai kafarah. Yang kelima, menjauhi perkara yang tidak dapat diterima oleh akal hadirin atau hadis-hadis yang tidak difahami oleh mereka. Mana bila nak menyampaikan hadis ni, mana kena tengok keadaan dulu hadis-hadis tu. Macam contoh hadis apa? Hadis Mu'az tu, tak. Dia nak menyampaikan pada orang lain, tak. Nabi kata idzan yattakilu, kalau lagu tu mereka akan berpeluk tubuh, tak kerja buat. Maknanya siapa dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan haram ke atas dia tu daripada api neraka. Jadi kalau tidak hurai hadis tu molek, dah. Sekadar baca saja mungkin dia akan jadi orang salah faham. Contohnya Murji'ah. Golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ni asalkan kita beriman pada Allah Taala, buat maksiat banyak mana pun tak apa, iman tidak terjejas. Itu golongan Murji'ah. Dia berpandukan kepada hadis-hadis ni. Begitu juga macam hadis apa? Hadis Abu Zar tu wa izana wa insaraqa. Meskipun dia berzina ataupun mencuri, maknanya dia tetap akan jadi ahli syurga juga. Jadi kita tak boleh nak faham bahawa Nabi menggalakkan benda maksiat, tidak. Maknanya nak menyatakan bahawa asalkan kita ada iman, maknanya macam kita ada anak koci, boleh masuk dalam syurga. Cuma anak koci tu kena buat lah, kena pergi gaji geligi molek baru boleh buka. Kena ada amal. Mana hadis tu perlu pada huraya lagi. Itu hanya nak menyatakan asal. Ini dia panggil usul mengambil kira keadaan hadirin tu. Kemudian menyudahkan majlis imlak, yakni membacakan hadis dengan tujuan untuk disalin dengan cerita-cerita untuk menghiburkan hati dan menghilangkan kejemuan. Mana ada juga, boleh juga kita nak ceritanya. Tapi hujung lah. Tapi kalau start ngajar, lawak dah. Tak sampai maksud lah. Cuma hujung-hujung tu boleh lah. Tapi kalau kita ngajar kata kuliah maghrib dah. Kuliah maghrib ni 40 minit yang sebenarnya. Tak ada tu kita nak lawak, tak ada. Ni majlis 2 jam, 3 jam ni. Dia boleh lah. Cerita-cerita yang menghiburkan ataupun cerita yang ada pengajaran. Berapakah usia yang sepatutnya ahli hadis tampil untuk menyampaikan hadis? Mana kalau tengok umur, bila? Terdapat perbezaan pendapat dalam perkara ini. Dikatakan apabila berusia 50 tahun, 40 tahun dan lain-lain lagi. Mana dia kira ni atas umur Nabi lah ni. 40 tu makna Nabi jadi Rasul. Maka umur 40. Yang kedua, mengikut pendapat yang sahih, apabila seseorang itu berkelayakan dan diperlukan, maka hendaklah dia mengadakan majlis tanpa mengira usia. Mana kalau dia cukup syarat dah, mana banyak dah hadis-hadis yang dia dengar dah. Mana banyak hadis-hadis, mana sebelum tu dia ngaji dah Quran. Bukan kata hadis ni hadis tak cara Quran, tidak. Mana dia kena Quran dulu, hadis. Mana dia sudah ada berapa banyak hadis yang perlu, yang disyaratkan, kitab gapo yang dia pelajari, maka dia bolehlah mengajar. Dan dia diperlukan, mana di situ nak pada tubuh. Kapung dia tu tak ada tubuh, maka dia kena buat majlis. Tak kira dia umur berapa, asalkan layak.
Ini macam kita ambil tauliah majlis lah. Dah. Kita gapo nak ngajar, kena test kitab tu dulu. Kalau kita isi borang kitab Riyadhus Shalihin, dah. Maka Riyadhus Shalihin ataupun mata arba'in. Suka mata arba'in, kalau ngajar lebih pada tu tak boleh. Dia kira lari daripada ia dibenarkan. Alah ke bawah tak apa. Alah ke bawah tak apa. Jadi hal ini mengikut keadaan lah. Sebab tu lah dalam sistem pengajian ulama dulu, dia tak kira umur berapa. Kalau kita ni kira umur. Umur apa? 7 tahun dah juz 1. Umur 11 tahun dia kena juz 5. Tak kira boleh baca kau tak boleh baca dah juz 5. Tu naya budak sebenarnya. Dia kena mengikut kemampuan budak. Mana kalau seperti hak zaman dulu kalau tak pas tak boleh naik kelas. Tak usah kira lah. Umur berapa pun. Tapi hak learn ni dia kira umur ni dia mesti. Sebab itulah dia jadi ketinggalan. Ataupun hak cerdik itu sepatutnya dia boleh tinggi lagi. Boleh lopak lagi. Tapi dia kena ikut. Selagi tidak umur 7 tahun tak boleh masuk darjah 1. Tak. Padahal dia tu kalau kemampuan akal dia tu 5 tahun tu dia boleh masuk darjah 1 dah. Itu satu kerugian. Dia kena buat macam dulu juga lebih baik. Pada tanpa mengira usia. Kemudian kitab-kitab yang terkenal berkenaan dengan adab ni. Yang pertama Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karangan Khatib Al-Baghdadi. Kitab ni ada cetak. Antara cetakan moleknya yang ditahqiq oleh pengarang kitab ni Dr. Mahmud Tahan. 2 jilid. Mana ada kitab khusus berkenaan dengan adab akhlak perawi, pendengar hadis ni. Yang ketiga Jami'ul Bayan. Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadli wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi oleh Ibnu Abdul Bar. Mana himpunan tentang keterangan ilmu dan kelebihan ilmu dan apa yang sepatutnya dalam meriwayatkan dan meriwayatkan dan menerima ilmu itu oleh Ibnu Abdul Bar. Ulama dalam mazhab Malik, dia syarah Muwatta 2 kali. 2 kali syarah Muwatta. Satu syarah berdasarkan kepada guru Imam Malik, satu lagi syarah berdasarkan kepada tertib kitab Malik sendiri. Yang pertama tu panggil tamhid, lebih tumpu kepada sanad. Satu lagi istizkar, melihatkan kepada mazhab ulama. Perbahasan yang kedua iaitu adab-adab pelajar hadis. Yang dimaksudkan dengan adab-adab pelajar hadis ialah pekerti-pekerti tinggi dan akhlak-akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh pelajar yang bersesuaian dengan kemudian ilmu yang dicarinya. Mana kita nak mendapatkan benda yang mahal ni, kita kena sesuaikan diri kita. Orang panggil kena ada isti'dad, ada persediaan. Nak tadah benda yang molek ni kita kena menyediakan diri kita dulu. Kena ada bekah dia. Macam kita nak tadah air. Tadah air mana bekah kita nak isi itu bekah yang bersih. Begitu juga di pelajar ni dia kena dalam keadaan bersih. Sesuai dengan ilmu yang dicarinya itu iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab-adab itu ada yang menyamai adab-adab guru hadis dan ada yang tidak sama. Mana ada adab dia tu khusus dengan pelajar hadis saja, ada adab yang mana berkongsi, mesti dimiliki oleh guru hadis seperti mana mesti dimiliki oleh pelajar hadis. Di antara kelebihan kemajuan peradaban ilmu Islam ni ada kitab-kitab tentang adab khususnya, adab belajar ilmu ni.
manual apa untuk belajar ni. Kalau di apa pondok-pondok madrasah tu dia sebutnya kitab ta'limul muta'allim tariqat ta'allum, mengajar pelajar bagaimana belajar. Dia ada panduan tu. Banyaklah kitab-kitab berkenaan dengan adab belajar ni. Ibnu Khaldun dalam mukaddimah dia ada bahas tentang ilmu. Tentang ilmu dan adab ilmu. Adab-adab yang sama dengan guru hadis. Yang pertama, memperbetulkan niat dan mengikhlaskan diri kerana Allah dalam menentunya. Ikhlas. Berwaspada terhadap tujuan mencarinya. Mana kita kena beringat. Untuk memperolehi maksud-maksud dunia. Kena elak. Abu Daud dan Ibnu Majah telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah ya'ni rihaha." Sesiapa yang mempelajari satu ilmu yang dicari melaluinya itu untuk keredaan Allah. Maksudnya sepatutnya ilmu tu kita nak dapat redha Allah. Tetapi dia tidak mencarinya melainkan untuk memperolehi habuan dunia. Dia tidak akan mendapati bauan surga pada hari kiamat. Mana kena betul ni. Sebab itulah Sufyan Ats-Tsauri kata, mana tak ada benda yang paling suka aku hadapi melainkan niat. Ya niat ni dia mari semacam niat. Jadi nak dunia kau nak menyuruh kau nak badi dengan orang alim kau nak bermegah dengan orang jahil, dia mari semua buat. Nak suruh nampak alim, nak suruh nampak pandai. Cuma kita kena lawan. Macam kita khusyuk maya lah. Dah. Khusyuk dalam maya ni payah. Tapi kalau mari litah benda dalam semaya kita tu, kita kena kerak selalu. Dah. Kalau kita duk ikut arah dia memang gitu. Habis dengan gitu. Dah. Begitu juga. Dalam bab menuntut ilmu ni, dia kadang-kadang mari niat tu. Jadi cepat-cepat kita kena kerak bila kita sedar. Tapi kalau kita ralik juga, dah. Macam semaya dalam keadaan riak. Kadang-kadang mari mentah tu dah. Rasa riak. Jadi kita kena kerak selalu. Tak boleh ralik. Secara asasnya, disebutkan oleh ulama hadis, mana mula-mula kita cari hadis ni kerana dunia. Tapi tak lagi. Akhir sekali, ikhlas juga. Ikhlas juga. Mana kalau orang tu betul-betul kerana Allah SWT dalam mencari ilmu ni, walaupun dia ada buah kerana nak dunia ni, tapi lama-lama bila dia dengar hadis, jumpa macam-macam jenis hadis. Tak? Hadis dalam bentuk galakkan, tak fadai dalam bentuk ancaman, tarhib apa semua tu. Itu sebenarnya dia akan betul niat kita. Itu pentingnya bab fadai ni, bab tarhib, bab memberi galakkan dan bab memberi ancaman. Itu di antara perkara-perkara yang dapat memperbetulkan niat kita. Kena ada tu. Selain daripada hadis riqaq, dalam pembicaraan kita ni, tajuk-tajuk yang ada dalam kitab Jami', kitab Jawami' tu muka surat 153 tu, hadis-hadis riqaq. Hadis-hadis tentang zuhud dan yang melembutkan hati. Jadi tujuan kita boleh tahu, kita kena tahu hadis-hadis ni sebab kita boleh betul niat. Boleh betul niat kita, boleh tak nampak pada dunia. Hakikat dunia, kalau orang tu cari dunia melalui ilmu dia, tak? Dia akan sedarlah bahawa tak pandai ni. Nak cari benda yang tak seberapa ni dengan cara benda yang mahal. Tak pandai.
Yang ketiga, beramal dengan hadis-hadis yang didengarinya. Kena beramal. Tapi tak boleh pula. Kita kata, belajar banyak-banyak pun tak boleh nak amal. Tak, baik tak payah belajar banyak-banyak. Tu tak kena, tu deco setan. Mana kalau kita belajar, tak ada niat nak amal, tak betul. Tak saya belajar, sebab takut kena amal. Ini lagi berat. Sebenarnya kalau makin banyak kita ngaji, kita boleh pilih. Kita nak amal-amal yang lebih afdal, yang lebih aula, lebih utama. Mana hak keutamaan kepada kita. Contoh kita orang kaya, tak. Amalan mana hak lebih utama pada kita. Kalau kita kaya banyak duit tapi duduk atas tikas jalan macam. Tak. Patu hak kita buat. Rugi. Ataupun kita orang alim banyak ilmu tapi duduk dalam rumah je. Duduk dalam rumah duduk ngatik zikir suluk saja, tak ada menyampaikan ilmu pada masyarakat. Tidak berdakwah, tidak amal mana ilmu kan? Tak ada mana juga. Orang yang ada ilmu tinggi-tinggi tu, tidak boleh beri fikir idea dia kepada orang lain. Tak ada kerja juga. Mana kita kena tahu kesesuaian kita. Jadi pertamanya bukan setiap daripada hak kita tahu kena amal. Ada juga. Dan tidak semestinya semua tu wajib kita beramal. Tidak juga. Sebab benda kita kata benda sunat. Tak buat tak apa. Mana kita tahu hal ni sunat, hal ni tak sunat. Hal ni sunat, hal ni wajib. Jadi kita amal wajib. Hal sunat kita beramal juga, tapi ada masanya boleh kita tidak buat. Mana kita ada pilihan. Mana kita boleh tahu. Tapi hukum mana pun kena beramal lah. Contoh kita belajar bab zikir. Bab zikir. Zikir tasbih dalam ketika rukuk. Ada berapa? Kita boleh pilih. Doa iftitah ada berapa? Kita bila kita belajar, tidak kata hak tu je yang daripada akhir balik, dah sapak tu hak tu. Mana tak ada penambahan ilmu. Contoh kalau kita boleh sebab itulah ulama hadis dia kata tunaikanlah zakat hadis kamu. Mana hadis banyak-banyak kita dengar belajar tu, kita kena amal juga. Kena pilih dua. Sebagai membayar zakat. Bayar zakat. Zakat hadis. Kalau zakat harta ni 2.5% ataupun 1/10. Lebih kurang lagu tu jugalah. Malah kita kena amal juga. Walaupun hak asalnya hak sunat tu tak wajib kita buat, tapi kita kena buat juga. Kita kena buat juga. Hak talihnya benda fardu kita tahu tapi kita tak amal. Tu memang tak kena. Kalau hak sunat ni kita tak amal pun tak apa. Ada pilihan. Tapi tak boleh pun juga. Tak amal langsung. Tak aja amal. Benda tu sunat, tak aja amal, tak boleh. Dia kena amal juga. Kemudian ada khusus kepada pelajar hadis. Yang pertama, memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala taufik, kemudahan dan kelurusan, ketepatan. Istiqamah lah. Dan pertolongan supaya dapat mencatat hadis dan memahaminya. Mana kita jangan nampak usaha kita. Jangan kita nampak usaha kita, kepandaian kita, rajin kita, sihat kita. Tidak. Hal ini dalam bab la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak kita jadi hamba yang maghrur juga, terpedaya juga. Mana kita rasa kita tak nampak. Ini pemberian Tuhan. Tidak. Kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dapat kita tulis hadis, dah. Catat hadis ni mana tulis hadis, baca hadis, lepas tu faham. Yang kedua, memberi perhatian sepenuhnya dan mencurahkan segala usaha untuk memperoleh ilmu hadis. Mana kena habis tenaga, habis pitih. Habis pitih. Kena kitab dah. Kalau kitab kita ngaji. Dah kita buat ngaji kitab tu kena beli. Kalau tak boleh salin. Photostat. Zaman dulu salin lah, zaman ni kita boleh photostat.
Dia ada apa? Dalam satu kitab oleh Ibnu Jama'ah, Tazkiratus Sami' wa Adabul Mutakallim. Satu kitab lagi tentang panduan guru dan juga panduan tentang ilmu ni. Ada guru dan ada apa pelajar. Dia sebut bab kitab, ada kita dengan kitab. Mana kalau kitab kita ngaji kena ada. Kena beli, kena beli. Kalau tak ada jual, kita salin. Salin lah ni photostat lah. Tapi jangan ada orang jual kita photostat. Boleh dia kena beli dulu. Payah, baru boleh photostat. Boleh salin. Kalau ulama dulu memang dia salin susah nak ngaji. Kena ambil PT. Lepas tu kalau naik satu peringkat lagi, kena ambil PT juga. Beli kitab-kitab bantuan. Kitab rujukan. Untuk fahami. Contohnya, kita ngaji satu mata. Dah. Jadi mesti kena ada syarah. Untuk faham tu. Memberi perhatian, hendaklah memuliakan pengajian hadis. Memulakan pengajian hadis dengan guru-guru di tempatnya. Yang paling utama dari segi sanad, ilmu dan agama. Mana mula-mula cari guru tu, cari depan tangga. Dalam kampung kita, tempat kita dulu. Ada dekat-dekat kita tu, ngaji situ. Dari segi sanad tinggi tak. Ilmu yang luas, banyak kepakaran dia. Lepas tu dari segi agama dia, warak dia. Kemudian barulah boleh kita pergi mengembara. Cari jauh, cari luar daripada negeri kita. Baru rehlah orang panggil. Yang keempat, menghormati dan memuliakan guru. Ini sebagai memuliakan ilmu itu sendiri. Sebab pada diri guru tu ada ilmu. Perlu hormat atas dasar dia orang yang ada ilmu. Mencari keredaan guru, mana tidak buat dia susah hati, dia sedih. Dan bersabar dengan kekasarannya jika ada. Mana kadang-kadang kita jumpa tu guru ni, kau pongoh. Ada. Kau mana tidur tu, ia pekung atas tabing. Ada. Ngepeng, ada. Kau kata kasar-kasar ada. Kalau sekali dia ngepek, dah. Jalan. Ngepek. Tu kena sabar, kena tahan telinga. Jadi kalau kita main ego kita, dah. Tak pandai kita. Macam tu guru Quran ni. Tu guru Quran ni boleh kata ke mulut uduh dah banyak. Dah. Kalau dia kata, memang pesen dia, tak tahulah. Mesti syarat lagu tu kau. Tapi tidak syarat dia pesen orang. Dah. Pesen orang. Tapi kalau kita jumpa dengan tok guru lagu tu, kalau kita tak sabar, dah, tak nak kata tak. Tak itulah. Tak apa? Tak pandai kita. Macam kita tak sabar dengan doktor. Dah. Kalau jenis doktor ngepek, hobai-hobai tak mesti lagi ngepek. Doktor lagi. Dah. Apakah kita tak pergi pakai sakit gitu? Tak boleh nak ubah. Tak boleh nak rawat. Supaya contoh lagi. Macam apa? Orang jenis apa? Mudah nampak tak email kan? Tak. Payah bahasa tak email ni. Dia jenis gagak, tak boleh nak jawab nikah. Aku terima nikahnya dak jumpa tak email jenis backing. Ia tak apa tak email. Tak nikah je. Apa orang dah dia tak apa. Ada juga jenis aku tu. Mana kita kena bersabar. Dia pesing benda peribadi guru ni. Mana kadang-kadang kita kena letak ke tepi. Mana ada jenis guru tu dia sabar. Dah. Kalau kita ngaji dengan orang tua-tua tak apalah dia faham dah. Kalau hak tu guru muda ni memang backing. Backing. Kalau nak tegur tu dia pakai bui. Direct gitu. Jadi kalau ada lagu tu kena bersabar.
Pentingnya kita kena biar guru puas hati dengan kita. Kena hormat dia. Bukan setakat hormat guru, kena hormat zuriat dia, keluarga dia apa semua. Itu termasuk juga. Yang kelima, menunjukkan faedah-faedah ilmiah yang diperolehinya kepada teman-teman dan saudara-saudaranya dalam belajar. Dan jangan pula disorokkan. Mana kalau dia boleh jumpa faedah poin, dia baca kitab, ada benda wahilah. Wahilah. Jadi dia kena ayat juga kepada sains-sains dia tu. Mana di sini tak ada bab alim seorang. Tak boleh. Jadi ilmu ni jenis kena bagi. Sebab itulah dalam adab belajar ni dia kena ada muzakarah. Ataupun pondok dia panggil pala telok. Pala telok ni dia tidak terguru tapi dia boleh mengepalai jadi ketua kepada sains-sains dia hak tidak berkemampuan. Jadi dia boleh ingat. Sebab masa guru ngajar ni, bukan semua faham dengan kadar yang serupa. Mungkin orang ni dia dengar tu bila-bila senggup. Ataupun dia macam-macam lah. Tengok orang tu tengok ni. Hak boleh beri tempuan. Dia boleh beri tempuan. Dan dia lah. Hak kena bimbing pula. Jadi dia ada pala telok. Sebab itulah zaman ni dia ada kuliah dia ada tutorial. Tutorial. Biasa tutorial dia tidak bersyarah utama kadang-kadang hak ni baru habis tutor ni tak. Jadi kita dapat faedah melalui itu juga. Mana tidak rugi. Sebab Allah SWT buat kemampuan akal seseorang itu tidak serupa. Jadi hak mana lebih faham itu dia boleh bimbing saudara dia tu. Menyorotkan sesuatu faedah ilmiah adalah perbuatan yang tercela. Tak comel. Yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang rendah akhlaknya. Sedangkan tujuan menuntut ilmu ialah untuk menyebarkannya. Mana tak habis ilmu dia. Yang keenam, janganlah seseorang pelajar itu dihalangi oleh sifat malu dan sombong untuk mendengar dan memperolehi hadis walaupun daripada seseorang yang lebih muda daripadanya atau lebih rendah kedudukannya. Mana tengok orang tu muda, janggut tak ada, mengajar. Tak boleh. Mana kena tengok, kena tahu ilmu dia tu, belajar. Mana tak kira. Tak kira umur dia. Sebab itulah disebutkan bahawa tidak menjadi ahli ilmu melainkan orang itu kena belajar dengan orang yang lebih tua daripada dia, sama umur daripada dia dan lebih muda lagi daripada dia. Mana kalau orang itu ada kelebihan, kita kena akui lah. Kena belajar daripada semua. Tak boleh malu, tak boleh rasa besar diri. Sebab itulah cerita-cerita ulama hadis ni macam Syu'bah, silap Syu'bah. Dia kata aku dengar seorang anak muda ni sebut hadis ni, aku dengar tu, aku beri tumpuan macam aku tak pernah dengar. Walaupun dia tak beranak lagi, aku dengar ada hadis tersebut. Setara tu. Mana kita ni dengar ada hadis ni dah. Ataupun muda kata dengar orang tak boleh baca kitab Fadak kita punya nyok bangun dah. Padahal dia baca tu hadis. Allah ni kan dia kalau jemaah tabligh ni dia ada alternatif. Dia ada satu kitab baru tu Al-Ahadits Al-Muntakhabah, hadis-hadis pilihan. Hak tu lebih selamat lagi berbanding dengan Fadail. Mana sebenarnya demo tu mikir juga. Dia ada baca juga hadis muntakhabah tu dengan Fadail jari-jari. Mana time kita kata time baca hadis muntakhabah tu, kita dengar jugalah. Sebab dia baca hadis. Dia baca hadis. Jadi walaupun orang baca tu orang setara tu pun, tapi kita kena dengar sebab dia baca.
Yang ketujuh, tidak memadai mendengar dan mencatat hadis. Bahkan perlu kepada pengetahuan dan kefahaman. Jika tidak hanya membenarkan diri sahaja tanpa memperolehi apa-apa faedah. Mana kena cuba faham. Kena cuba faham. Tidak kata kita catat, dengar saja tidak. Kalau macam ni, beli kitab. Orang kata kitab molek beli. Baca dah. Habis piti. Rugi kot. Ataupun dengar ceramah. Orang kata ada ceramah. Kita pergi. Situ ada. Gigi dah. Tapi klik tak boleh buka balik. Tak boleh mutolak balik. Boleh kaji balik. Rugi juga. Jadi kadang-kadang banyak sangat majlis ilmu ni. Kita kena pilih juga. Sebab kita tak boleh jadi orang dengar saja. Memanglah kena dengar tapi kena ada peningkatan. Mana kena jadi orang belajar. Jadi kalau kata kita ni belajar, maknanya kena ada ulang kaji lah. Revisi tu kena ada. Kena ada muzakarah. Kena ada tutorial tak. Mana lebih lama belajar tu dia boleh bimbing pula. Pentingnya faham. Kalau tidak letih. Kita kejar situ kejar sini. Mana kita bukan hanya mustamil. Kita kena jadi muta'alim. Orang yang belajar. Mana kalau kata pelajar ni seperti yang disebutkan dalam adab-adab dia lah. Ayat ke-8. Dari segi mendengar, mencatat dan memahami hadis, maka hendaklah dia mengutamakan Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian diikuti dengan Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi dan Sunan Nasa'i. Ini dari segi kalau kita nak tahammul dia adab lah. Dari segi kita nak serius menjadi ulama hadis. Setelah itu As-Sunan Al-Kubra oleh Al-Baihaqi dan kitab-kitab hadis yang diperlukan dalam bentuk masanid dan jawamid seperti Musnad Ahmad dan Muwatta' Malik. Ini satu cara lah. Satu cara. Dia sebenarnya dari segi tertib kita nak tahu kitab-kitab hadis ni. Dari segi asasnya, hak mudahnya biasanya ulama sebut mula-mula arba'in. Tak, mata arba'in. Sebab arba'in itu dia panggil al-ahadithul lati 'alaiha madarul Islam. Hadis-hadis yang menjadi paksi kepada Islam. Maknanya kita pergi mana pun dalam hidup kita pun atas 40 hadis tu. Pak Imam Nawawi tulis. Tak, mana kalau kita tak jelu-jelu fikir boleh hadis pertama hadis niat. Tak. Mana kita ni gapo-gapo niat belaka sebab itulah Imam Syafi'i kata niat tu dia masuk dalam 74. Maknanya 70% dalam kehidupan kita. Sebab itulah hadis niat mula-mula. Hadis yang menjadi paksi kepada Islam. Hadis Jibril. Hadis Islam tu dibina atas 5 perkara. Lepas tu hadis yang keempat tu hadis apa? Takdir. Hadis Ibnu Mas'ud tu. Hadis takdir. Kejadian kita ni. Kejadian kita. Pentingnya kita kena jadi juru daripada awal. Dan seterusnya istiqamah. Tak boleh kita nak terpedaya dengan zahir permulaan kita. Mana kita kena istiqamah. Sebab Nabi sebut dalam hadis tu kan. Boleh jadi orang tu beramal dengan amalan ahli syurga. Tetapi sejekah dah nak masuk dalam syurga, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia jadi ahli neraka. Mana di situ kita kena jaga. Jaga diri kita tu jangan terpedaya. Dan kita kena istiqamah, kena tahu lagu mana nak menjaga amalan kita ni. Biar mati dalam keadaan husnul khatimah. Lepas tu ada hadis tentang bid'ah tu dah. Ada hadis tentang halal wal haram. Ada hadis tentang pelbagai bentuk jenis amal kebaikan. Semua tu sedekah dah. Lepas tu ada hadis apa? Min husni islami mar'i tarku ma la ya'nihi
Mana di antara moleknya Islam seorang itu dia tidak terlibat, tidak mempedulikan benda yang tak ada faedah pada diri dia. Ini usaha menjaga waktu. Jadi kesemua boleh kita katakan hak ada dalam hadis 40 tu pergi dalam kehidupan kita pun atas hadis 40 tu. Dah. Lepas tu ulama suruh ngaji hadis tentang hukum saja. Macam Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, dah. Hadis tentang akhlak Riyadhus Shalihin. Kemudian Mishkat. Kemudian hak dia sebut ni dari segi hak bersanak ni. Bersanak Bukhari dulu, Muslim dulu. Abu Daud. Ini mengikut tertib kesahihan lah. Tapi kalau hak sistem daurah hadis, orang ngaji sunnah sitah ni, dia ada sebenarnya cara hak gapo mula-mula ngaji. Mula-mula ngaji. Mana setelah orang tu ngaji kita hadis hak asal. Macam Mishkat ke apa semua tu. Mula-mula sekali dia ngaji Tirmizi. Tirmizi. Sebab Tirmizi ni tentang mazhab ulama. Mazhab ulama. Sebut mazhab ulama. Kemudian dari segi segala jenis ilmu hadis hak mustalah, dia ada situ. Ilmu rijal, ilmu ilal ada situ. Itu dari segi mula-mula Tirmizi mazhab ulama. Dia sebutlah pendapat orang tu orang ni. Tak. Kemudian lepas pada tu Abu Daud. Abu Daud ni sebab apa? Sebab Abu Daud ni dia menunjukkan kepada dalil mazhab. Mula-mula mazhab ulama, itu tugas Jami' Tirmizi. Kemudian mari Abu Daud ni dia tunjuk dalil-dalil ulama. Dalil-dalil ulama, Tapi tak ni dalil mazhab Syafi'i, ni dalil mazhab Malik dah. Lepas tu kena ngaji kita nampak lah. Tapi keseluruhan lagu tu dalil-dalil kepada ulama. Kemudian ngaji pula Bukhari. Ngaji Bukhari ni sebab fiqh dia, istinbat. Kita kalau ngaji Bukhari dia mesti kena ngaji Tarjamatul Bab. Maksud Imam Bukhari buat mari tajuk ni sebagai satu dakwa, maka hadis-hadis Bukhari itu dalil. Cara istinbat. Lagu mana faham hadis. Maknanya kalau kata Imam Abu Daud sebut dalil-dalil, maka Imam Bukhari tunjuk lagu mana nak faham dalil. Nak istinbat hukum daripada hadis, daripada dalil. Itu kerja Bukhari. Kerja Bukhari maknanya nak berlatih kita jadi mujtahid, nak keluar hukum. Lepas pada tu mari Muslim pula. Muslim pula ni dah banyak sanad. Maknanya kalau kita pegang satu hadis, dah sebagai dalil kita, nak lebih kukuhkan dalil kita tu, makna dalil tu kena sahih. Lebih sahih lagi hadis tu bila mari banyak sanad. Tu kerja Muslim. Sebab itulah Muslim banyak sanad. Lepas pada tu Tirmizi. Nasa'i ni cara kau elah penyakit hadis. Dia mari hadis hak molek, hadis hak kelihatan zahir molek tapi dia ada illah, ada penyakit. Seperti kita bahas dalam ilmu ilal ni. Dalam ilmu ilal ni mana hadis ni orang nampak sebagai marfu', sebagai kata-kata Nabi, sebenarnya tidak. Hak sahihnya kata-kata sahabat. Jadi hak tu Imam Nasa'i dia akan sebut. Itu Sunan Nasa'i. Lepas pada itulah orang ngaji Ibnu Majah. Ibnu Majah ni makna kira praktikal lah. Mana dah ngaji dah cara tahu dah mazhab ulama, dalil ulama, cara istinbat dah. Bagaimana nak mengukuhkan dalil, mana dalil boleh, mana hadis boleh buat dalil, mana tak boleh buat dalil dah. Maka sampai Ibnu Majah ni baru tahu. Tengok kita boleh nilai sendiri tak hadis ni sahih atau tidak. Tu sistem ulama buat dalam pengajian hadis, daurah hadis. Kemudian Musnad Ahmad ni biasanya orang tak ngaji sebenarnya. Mutolak sendiri. Kalau cari mana pun tak ada. Nak ngaji Musnad Ahmad tak nak sabar.
Biasa ijazah. Baca Darimi, Sunan Darimi. Tapi kalau kita nak ngaji Sunan Darimi, tak ada masalah. Boleh juga. Sebab Sunan Darimi ni, dia bahagian mula-mula tu, dia lebih kuat Ibnu Majah juga. Ba'iktisam. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sirah Nabi pun duduk situ. Di Muqaddimah Sunan Darimi. Ataupun Musnad Darimi. Muwatta' Malik. Muwatta' Malik orang ngaji. Kalau sebelum Maghribi memang nombor satu lah. Kalau mengikut cara Syahwaliullah pun, Muwatta' Malik ni sangat penting. Dia sendiri pun syarah 2 kali. Memang style ulama kita ni. Kitab Malik ni memang 2 kali syarah. Syahwaliullah 2 kali juga syarah. Satu bahasa Arab, satu bahasa Parsi. Ibnu Abdul Bar 2 kali juga syarah. Ibnul Arabi 2 kali juga. Al-Baji 3 tak silap. Tapi ada je. Al-Muntaqa. Memang pasal Muwatta'. Ini semua orang buat ngaji lah. Selain itu, hendaklah dirujuk juga kitab-kitab ilal hadis. Mana ni nak memajukan diri kita dalam pengajian ilmu hadis ni, kena merujuk kepada kitab ilal hadis, penyakit hadis. Seperti Ilal Al-Daruqutni. Berkenaan dengan ilmu rijal, kitab-kitab seperti Tarikh Al-Kabir oleh Imam Bukhari, Al-Jarh wa Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim, di samping kitab Ibnu Makula bagi menentukan sebutan nama-nama perawi. Nak baca lagu mana. Kitab An-Nihayah pula untuk mengetahui kalimah-kalimah gharib yang terdapat dalam hadis. Mana bagi orang nak mendalami ilmu hadis ni, banyak habis piti lah. Nak pelengkapkan koleksi kitab-kitab ni, rujukan ni, memang habis sungguh lah. Piti tu, kena ada belakang. Nak buat rujukan. Dia macam tukar kayu lah, tukar. Dia ada tuku hub sana, tuku hub sana lagi. Kita nak tak nukar ni, tuku satu je. Kalau syekh, dia ada pisah. Pisah payah bawah, sayur, pisah daging. Macam jenis pisah. Saya isi roti. 1000. Set pisah saja. Dah kerja dia. Kerja orang hadis lebih-lebih lagi lah. Dia tak boleh kata. Kita ni tak ada apa. Tak boleh dia kena ada juga. Alat dia. Kalau dia kata kita kena ada Sahih Bukhari saja cukup. Dah. Tak boleh dia kena ada orang lain. Barulah melengkapkan diri kita sebagai orang belajar hadis. Orang belajar hadis ni dia lain. Kemudian masuk bab keempat. Ni bab tentang sanad. Seni sanad. Lataiful isnad. Nak buat gaya setakat tu lah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Jazakallah.